Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, macam mana ya tuan-puan? Suara saya jelas ke tidak ya? Boleh dengar suara saya dengan jelas? Suara saya pun dah makin serak dah. Dah habis sebenarnya suara. Tak habis alhamdulillah. Mesti ada kan? Tapi serak lah. Sebab ceramah yang agak berturut, kita buat jaulah ilmu ke Sabah kan. Macam mana tu Pakcik Azam, Pakcik Azam. Pakcik Azam mesti pandai tu. Pakcik Azam berani. Okey, bunyi anjing kan. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, tuan-puan boleh tengok. Sementara tu, sebab saya pun tak nak berlawan dengan suara anjing. Nanti anjing tu dah lari. Sekarang ni, alhamdulillah, hari ini hari yang bersejarah lah bagi hijrah, syarikat yang kami sama-sama bina untuk kelangsungan kerja dakwah dan kerja amal, tuan-puan sekalian. Hari ini kita satu kontena lori tiba membawa 1,000 kotak. Masya Allah, membawa 1,000 kotak. Betul Ustaz Azmi kan? 1,000 kotak 5,000 kotak. 5,000 kotak? Masya Allah. Satu kontena ni? 5,000 kotak. Jadi alhamdulillah hari ini, 25,000 tan. setelah kita menunggu lebih kurang 1 bulan lebih, kita menerima lori kontena sampai pada hari ini. Maksudnya ni panas-panas lah ni. Baru sampai, alhamdulillah membawakan 5,000 kotak kurma ajwa aliyah Madinah, kurma ajwa ada aliyah, ada yang kurma ajwa, dan beberapa kurma yang kalau tuan-puan ingat ketika kami pergi melakukan umrah yang balik pada awal Januari, maksudnya sekarang awal Februari, betul lah, tepat-tepat lebih kurang 1 bulan setelah kami buat live secara langsung di bumi Madinah, di kilang. Dan sebelum itu kami ke ladang. Jadi ladang kita buktikan dan kilang pun kita pergi, kita tunjuk bagaimana packaging yang sedang berlangsung di sana. Dan kita ada logo halal direct daripada Madinah. Subhanallah. Tuan-puan sekalian boleh tengok ya. Jadi mungkin ada orang yang fikir kita ambil stok kurma daripada sana dan repack. Tetapi tidak, sebab kami memang direct dengan syarikat di sana, kilang di Madinah, dan kita terus terima hari ini sebenarnya kotak siap The Hijrah Dream Dates exclusive by Ustazah Asma Harun ini memang direct daripada kilang di Madinah. Subhanallah. Kita boleh tengok secara jelas di sini importer diimport oleh Galeri Ustazah Asma Harun, Bandar Prima Senawang. Ini memang alamat kita. Jadi alhamdulillah, sebab kalau repack kita tak boleh nak guna balik dia punya exporter daripada Sultan Dates Factory Packing. Dan memang tuan-puan sekalian, kita nak memastikan bahawasanya kurma ajwa aliyah ini benar-benar daripada bumi Madinah. Sebab itu kami pergi ke sebelum ke kilang, kami pergi dulu ke ladang untuk memastikan kurma daripada ladang Madinah yang sekitar, yang dikatakan aliyah itu di sekitar kota Madinah itu, yang pergi kepada kilang. Maksudnya kesahan itu, keyakinan itu dipastikan oleh kami sendiri bersama dengan Ustaz Azmi. Boleh tengok balik live tu. Jadi alhamdulillah, setelah lama ramai pihak yang tanya bila nak sampai, hari inilah jawapannya. Setelah kami juga menanti, dan tim kita sebenarnya daripada petang, sebab kurma ni memang dah sampai daripada petang. Masya Allah. Bila sampai mereka buat berapa siri, sebab 5,000 kotak seberat 5 kg. Satu kotak ni 5 kg. Jadi 5,000 dah berhenti dah tadi kan, rehat apa, jadi sambung balik pada malam ni. Tim tengok sini kejap Penat ke? Babai sikit. Dia orang ni sebenarnya dah kepenatan. Kita memang gunakan tenaga yang sedia ada. Tim yang orang yang samalah, buat kerja dakwah, buat kerja amal, buat kerja kebajikan, tim yang sama juga.
pulun kan, kerja keras untuk generate income kan, untuk generate income ini pergi ke mana? Ia diguna sebenarnya secara langsung dan tidak langsung untuk kerja dakwah, kerja amal. Sebab daripada hasil jualan ini jugalah kami menampung kos operasi, supaya kami tidak menggunakan duit sumbangan orang ramai untuk menampung kooperasi. Kita generate income by business. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang anda beli, apa yang anda sokong, sebenarnya kalian bersama dengan perjuangan ini. Okey. Kita tengok tim muslimat, dan saya sebenarnya nak bawa tuan-puan sekalian. Alah, dah slow semua tak larat berpeluk-peluk. Dah makan belum ni? Okey, mungkin ada orang tanya, Ustazah sampai bila dari Sabah ni kan? Encik suami bila kita sampai? Jam 6 lebih tadi. Hampir. Ya, sebenarnya kami sampai jam 7 di Seremban. Sebenarnya baru sampai. Dan jujur saya cakap, kan nanti orang kata apa pula kan? Sebenarnya tak jumpa lagi anak-anak. Sampai dekat office maghrib tadi. Lepas tu, kalau kami balik rumah dulu, kesian dekat yang kecil tu kalau kami nak tinggal. Jadi, kami kata okey, kita pergi office dulu. Buat dulu live perkongsian ni. Sebab esok lusa ada urusan lain. Jadi kita pun nak ambil momen ni, nak berkongsi kegembiraan ni dengan sahabat-sahabat. Maksudnya nak berkongsi sini sikit. Okey. Nak berkongsi momen ni dengan sahabat-sahabat, momen kita menerima stok kurma ni. Maksudnya sebab hari ni sampai panas-panas kita nak share. Okey, jom tuan-puan sekalian. Jadi panjang ni, kontena kita panjang. Oi, nama kontena kita PAS lah. Oh, PAS. Boleh sebut, kenapa? PAS, saya suka PAS. Ustaz Azmi suka PAS tak? Suka juga? Takbir, Allah Akbar. Jadi, PAS ni Precise Asset Sourcing LLC. Gitu. Tengok ada panda. Comel. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, kita akan tengok subhanallah pilihan-pilihan kurma kita. Boleh tunjuk sini. Masya-Allah. Subhanallah. Yang tu kena tunduk sikit. Okey, sini. Gitu, okey. Ini kita outline dulu, saya nak ajak masuk dalam sebelum kita berhenti di sini untuk bercerita. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini segar daripada ladang, terus masuk ke kilang, terus sampai ke Malaysia. Memang kami sendiri pergi tengok sebab ya, lain tak kuat. Okey. Masuk sekejap, lepas tu keluar terus. Ya, okey. Dalam ni, alhamdulillah, tuan-puan kalau tengok, okey, sebelum masuk. Sebab lain tak kuat dalam, sebab apa? Chiller. Memanglah dia takkan kuat. Maksudnya dia tertutup. Jadi nak sebut apa? Internet tu tak kuat lah. Dia akan tersekat lah. Jadi dalam ni memang sejuk, beku, bersih. Sebab tempat ni memang baru. Yang paling utama kita utamakan kebersihan dan juga segala SOP lah yang melibatkan penyimpanan makanan seumpama ini. Maksud ini makanan kurma. Jadi SOP-nya tu kita dah buat kajian. Maksud kita belajar, kita tengok dan kita ikut sedaya SOP supaya penyimpanan kurma boleh bertahan lama. Kalau ikutkan boleh bertahan sehingga 2 tahun. Jadi kita cuba untuk mengekalkan kesegaran. Jadi kita ikut SOP tu. Jadi alhamdulillah ini telah diubah suai apa semua. Kita punya pengarah pengasat. Kita punya pengarah pengarah projek semualah apa macam. Okey, Ustaz Azmi saudagar kurma kita, tengok dia lagi. Okey, dia macam itulah. Okey, subhanallah. Sekarang jemput masuk tapi kita kena masuk sekejap lepas tu keluar. Okey. Ini pallet memang wajib ada. Okey, tim tengah susun. Lepas tu ini bilik kurung yang pertama. Kemudian kurung yang kedua. Okey, kita asingkan. Masya-Allah. Okey. Kita boleh nampak. Okey, line okey. Okey. Subhanallah. Semua ni adalah kurma ajwa aliyah. Kita boleh tengok, kita susun di atas pallet. Tujuannya adalah supaya pengudaraan itu daripada bawah ke atas berlaku dan juga ia juga penting untuk faktor kebersihan.
Jadi pest control kita jaga, kita boleh nampak kebersihan kemas. Saya dulu kerja bahagian halal dan antara perkara yang penting dalam penjagaan makanan supaya apa ini kekal segar, pest control yang secara berkala. Lepas tu pellet ni adalah wajib, bukan sekadar tidak mahu touch. Memang tak boleh touch direct. Kalau bahan makanan macam ni tak boleh ke simen, sebab simen ni dia ada haba dan dia ada macam kelembapan dia yang boleh merosakkan. Jadi subhanallah, semua ini adalah stok kurma ajwa aliyah. Kita tahu Nabi SAW sebut dalam hadisnya yang sahih berdasarkan Sayyidatina Aisyah bahawasanya barang siapa yang memakan kurma ajwa aliyah, ada yang menyebutkan, hadis Nabi menyebutkan 7 biji, ada kata 3 biji, maka akan selamat ia pada segala jenis racun. Jadi sebagian ulama menyatakan kurma ajwa aliyah itu adalah kurma ajwa yang mana kebunnya adalah jarak di antara Masjid Nabawi sehinggalah ke Quba. Jadi sebenarnya ladang kurma ajwa aliyah tak banyak tuan-puan sekalian. Okey, subhanallah. Jadi begitulah di belakang sana tu adalah macam tak ada apa kan? Oh, ada satu lagi, masya-Allah. Okey, jalan kita. Okey, dan ini maksud kita ada 3 tempat penyimpanan utama. Masya Allah, kita dah namakan siap-siap. Ini adalah kurma Safawi. Masya Allah. Okey, jadi ini adalah itu kurma makjul. Itu kurma sagai, majul, sagai. Okey, subhanallah. Alhamdulillah. Okey. Okey, subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah, muslimin-muslimat yang dihormati, yang dikasihi, Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, sekarang kita dah sampai di sini. Ustaz ada telefon tak? Okey, tuan-puan sekalian, sekarang kita tengok. Masya Allah, kita boleh nampak kesegaran kurma kita. Kesegaran. Subhanallah, ini adalah kurma saging. Memang sedap, fresh dan rasa segar. Tak apa-apa, boleh letak je. Lepas ini adalah ajwa aliyah yang kita sebutkan sebagai ajwa aliyah, dan ini adalah kelas kurma ajwa yang height yang paling utamalah, nombor 1. Lepas tu kita ada saiz kurma ajwa jumbo, kemudian kurma ajwa lush. Ini jumbo, saiz dia besar. Lepas tu lush besar sikit. Okey, lepas tu kita ada kurma safawi, makjul dan juga ajwa small. Okey, tuan-puan sekalian, sekarang tuan-puan boleh tengok, Masya Allah. Dek, Ustazah nak kertas tadi yang kamu sediakan tadi tu. So yang tu datang, kertas tu. Okey, Masya Allah. Tuan-puan boleh nampak saiz ni, satu kotak ni, berat ni, satu kotak ini, mai sini. Nampak tak dia orang sediakan ni? Lepas tu dengan tulisan yang kecil, dengan tak ada matan. Sebenarnya banyak kali. Okey, tak apa. Subhanallah. Ini tuan-puan sekalian, ini 5 kg. 5 kg satu kotak ni. Bila sebut 5 kg, kebiasaannya orang yang nak berniaga memang akan beli 5 kg. Dan berita gembira kepada sesiapa yang ingin mencari rezeki, dengan menjual kurma, sasarannya bagi Ramadan yang akan tiba kurang 2 bulan daripada sekarang, insya-Allah kami menyediakan
kurma dengan dengan banyak pilihan ni, nanti kan kita akan masuk juga rutab kan. Sebab ramai juga yang suka rutab, kurma yang lembek-lembek sikit tu kan. Yang tangkai semua tu akan masuk. Jadi kami ingin membuka peluang seluasnya kepada tuan-puan sekalian untuk menjadi rakan niaga kami. Untuk menjadi rakan niaga. Istilahnya rakan niaga. Dan insya-Allah jika anda nak melihat ketelitian pihak kami dalam memastikan kualiti dan memastikan apa yang kami jual ini adalah benar-benar daripada Madinah kan, Madinah Aliyah dan sebagainya, dan ia bukanlah kurma. Setengah orang dia bimbang macam ni sebab ada isu apa? Ada isu kurma ni yang lama, yang stok lama. Yang stok lama yang tahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas yang dibekukan, yang tak habis. Jadi sebagaimana kami amanah dengan apa yang kami cakap, dua kali umrah, tuan-puan sekalian, 2 kali umrah. Kali pertama pergi ke ladang, tengok sendiri bagaimana ladang itu, kebersihan dan sebagainya. Lepas tu kali kedua yang kami pergi yang hujung tahun lepas adalah kami pergi ke kilang. Jadi tuan-puan sekalian, contoh yang mana ya harga tadi? Okey, tuan-puan sekalian, masya-Allah. Contoh, saya bagi contoh harga. Masya-Allah. Okey, ini kurma ajwa aliyah. Kurma ajwa aliyah. Okey, kurma ajwa aliyah ni muslimin-muslimat tadi tu. Okey, kurma ajwa aliyah ini sebagaimana yang disebut di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk kurma ajwa aliyah, masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwah lam yadurruhu dhalikal yawm summun wala sihrun." Yang bermaksud, sesiapa yang memakan 7 biji kurma ajwah pada waktu pagi tidak akan memberi mudarat sebarang racun maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Ia merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan satu lagi hadis sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna fi ajwatil aliyah, inna fi ajwatil aliyah shifa, atau innaha tiryaqun awwalal bukrah." Yang bermaksud, sesungguhnya pada kurma ajwa aliyah, sini Ustaz, kurma ajwa aliyah, memang saya nak bagi perhatian kat sini. Sesungguhnya pada kurma ajwa aliyah ada ubat penyembuh atau ia merupakan ubat penawar bagi racun apabila ia dimakan pada awal pagi. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey. Di dalam hadis Nabi riwayat Muslim, hadis sahih tersebut tadi disebutkan secara jelas, Nabi SAW bersabda, Nabi menyebutkan tentang kurma ajwa aliyah. Barang siapa yang memakan, sesungguhnya pada kurma ajwa aliyah itu ada ubat penyembuh atau ia merupakan ubat penawar bagi racun dan apabila ia dimakan awal pagi. Okey. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Ulama berbincang di manakah ataupun apakah kurma ajwa yang dimasukkan aliyah. Masya-Allah. Lalu di situlah adanya perbincangan ulama mengatakan bahawasanya kurma ajwa aliyah adalah kurma ajwa yang tumbuh pohonnya di antara Masjid Nabawi sehinggalah Masjid Quba. Dan bila kita tengok jarak Masjid Nabawi ke Masjid Quba lebih kurang dalam 2 ke 3 kilometer. Dan ladang kurma yang ada di sekitar itu sebenarnya tidaklah banyak. Sebab itu bila kami pergi ke ladang kurma yang berkenaan dan kilang ini, kami terus tempah dalam jumlah yang agak besar. Dan sudah tentu harga kurma ajwa aliyah sebenarnya sangat mahal. Sebab ia sangat sedikit dihasilkan pada setiap tahun. Dan kita kena tahu kurma ini bukan berbuah setiap bulan, tapi ia berbuah hanya setahun sekali. Sebab itu menjadi satu kemusykilan. Bukan nak timbulkan rasa was-was keraguan ni, tetapi kita fikir bersama-sama. Bagaimana banyaknya pihak yang semudahnya untuk declare bahawasanya itu kurma ajwa aliyah. Bila kami sendiri tanya kepada pemilik kebun, dia kata sebenarnya untuk tempoh 1 tahun kurma ajwa aliyah tidak dihasilkan sebanyak yang ada di pasaran. Sebab bukan hanya di Malaysia,
Kan seluruh dunia pun banyak yang declare ini kurma ajwa aliyah. Memang ajwa itu banyak. Tapi bila sebut aliyah, dia adalah kawasan yang dalam radius kilometer yang tidak besar. Tuan-puan dimata Allah sekalian, walau bagaimanapun, ada sebagian ulama mengatakan yang disebut dalam hadis Nabi yang sahih berkenaan dengan kelebihan membaca kurma, kelebihan memakan kurma ajwa 7 biji pada setiap pagi, maka ia akan selamat dari segala racun dan dikatakan termasuklah wabak, apa-apalah penyakit-penyakit, dan juga ia boleh jadi penghalang ataupun penyembuh kepada sihir. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, ini bukan nak manipulate. Oh, nak tunggang nama Nabi, nak tunggang agama, nak jual kurma. Tuan-puan, ini bukan satu manipulation, penggunaan sebab nak berniaga apa semua, tak. Tetapi kami nak berusaha supaya kami sendiri dan seramai mungkin umat Islam hari ini supaya beramal dengan sunnah Nabi dan juga wasiat yang telah diberikan oleh Nabi SAW. Sebab kita tidak tahu, boleh jadi kan macam-macam lagi penyakit yang akan ada selepas-lepas ini. Jadi antara ikhtiar selain daripada ikhtiar dari sudut kesihatan, ikhtiar dari sudut ubat, vaksin dan sebagainya, kita ikhtiarlah tuan-puan sekalian dengan cara apa? Beramal dengan sunnah Nabi dan apa yang dipesan oleh Nabi sendiri. Encik cakap sikit, Encik. Saya sebenarnya dah tak ada suara saya ni. Encik buka lah, saya buka. Okey. Alhamdulillah. Kita hanya ajwa aliyah tu hanya 10,000 kilo saja kita masuk. 10,000 kilo saja. Okey. Okey. So, Ustaz cakap. Masya Allah. Semangat sungguh Ustazah bercakap. Walaupun baru sampai daripada Sabah, Dan suara tak ada. suara hampir tak ada. Kemudian berceramah di Sabah. Kemudian beramah mesra dengan semua yang hadir di sekitar program Sabah. Kalau tengok ramai sangat yang follow Ustazah di Sabah rupanya. Alhamdulillah. Daripada Sabah kami sampai ke Seremban petang tadi di hampir-hampir maghrib. Alhamdulillah pada malam ini bersemangat dalam kita mencari sumber kewangan dalam meneruskan perjuangan ini insya-Allah. Sebab kami memiliki 140, kita bersama-sama dengan hampir 100 lebih staf untuk kita usahakan pelbagai sudut dan juga lapangan. Ada yang lapangan dia untuk penerbitan, ada lapangan ekonomi, ada lapangan untuk membantu asnaf dan mu'allaf. Jadi ini salah satu cabang bagaimana kita meneruskan atau nak sustain kita punya perjuangan dalam medan dakwah dan juga kebajikan. Dia orang tak habis lagi angkut. Cuba tengok tu. Perlahan sekarang ni. Semakin perlahan sebab Tadi dah laju kenal. tadi. Okey. kita akan sambung besok insya-Allah. Dia letihannya. Ya. Okey. Ustaz cakap apa-apa? Okey. Ustaz cakap lagi. Okey lagi. Okey. Dan dalam satu sudut melihat pada Ustazah ni bersemangat sungguh dalam perniagaan. Orang dulu terkenal dengan hanya menyampaikan dakwah saja. Tetapi bila dah berkembang, dakwah juga memerlukan enjin, memerlukan minyak untuk mempercepatkan proses penyampaian tu. Jadi kita perlukan satu suapan dari sudut ekonomi. Maka inilah salah satu cabang-cabangnya. Dan insya-Allah Ustazah akan menawarkan satu tawaran yang menarik berkenaan dengan harga bagi setiap ni kepada mereka yang ingin menjadi sebahagian daripada penjualan kurma yang kami perolehi daripada Bumi Madinah insya-Allah. Dan mungkin Ustazah nak perkenalkan pakej menarik sekarang ni. Subhanallah. Okey, seperti mana disebutkan, kami membuka peluang rakan niaga, tetapi perlu ada had. Buat masa ni kami buka peluang 100 yang terawal untuk menjadi rakan niaga. 100 terawal untuk menjadi rakan niaga bersama dengan UAH. Jadi insya-Allah maka kami minta tuan-puan sekalian bersegera untuk tekan link yang disediakan. Dah ada ke share link? Anda kena tengok pada ruangan komen, dan jika tak jumpa komen tu, pergi balik pada live ini, ada pin. Jadi siapa yang nak jadi rakan niaga bersama UAH untuk perniagaan kurma kan, sebab ia bukan sasaran untuk bulan Ramadan saja. Kurma ni memang sangat bagus dan elok untuk otak, untuk macam-macam lah kelebihan kurma ni kita tahu. Subhanallah, untuk kesihatan, untuk antioksidan kan, untuk sistem antibody badan dan sebagainya. Jadi subhanallah, anda boleh tekan pada nombor yang berkenaan. Saya nak bagi satu contoh betapa bahkan
Tak semestinya anda nak menjual. Anda nak beli untuk makanan sendiri, saya sangat sarankan tuan-puan beli satu kotak terus. Satu kotak terus. Sebab ada orang dia suka beli 100 gram, 250 gram, 500 gram. Sebab kita rasa, okeylah beli 500 gram, harga 60 tak terasa. Tetapi jika anda melihat betapa besarnya perbezaan harga, anda tidak akan berlengah ataupun berkira untuk membeli terus satu kotak. Jadi tuan-puan sekalian, okey, contoh ya, kurma ajwa Alia. Kurma ajwa Alia ni kita cuma order 10,000 kilo saja. 10 tan. 10,000 kilo saja. Jadi kurma ajwa Alia yang disebut dalam hadis Nabi tu sangat terhad. Hanya 2,000 kotak sahaja. 2,000 kotak saja. Okey. Tuan-puan sekalian, contohnya, siapa yang beli harga runcit? Kalau kami ni nak berniaga, kami tak jual harga borong. Sebab kalau jual runcit pun laku je. Maksudnya jual packaging cantik, yang kecil-kecil, yang 500 gram, 250 gram tu kan. Tetapi sebab kami bertujuan untuk membantu seramai mungkin orang yang ingin mencari rezeki bersama-sama. Dan kedua, seramai mungkin untuk ummah boleh beramal dengan kurma ajwa. Jadi kita tawarkan, contoh ya, kalau anda beli kurma ajwa Alia, contohnya kurma ajwa Alia dengan satu encik, itu 1 kg. Satu kotak. Okey, tapi yang kita jual masuk harga runcit ni, harga runcit yang jual dekat office tu, dek. Sebenarnya kita buat perbandingan harga runcit tu. Kita jualkan 250 gram lagi 500 gram. Betul? 250 dengan 500 gram. Okey, tuan-puan sekalian. Kalau kurma ajwa Alia, kalau 500 gram, RM60. Jadi, itu yang kata 1 kg kita ada packing juga 1 kg Okey. Tapi di sini kamu tak masukkan ni. Yang 250 gram 500 gram. Faham tak? Susah nak buat perbandingan. Harga runcit. Contoh harga runcit beli 1 kg ya. Contoh harga runcit 1 kg. Kurma ajwa Alia. RM120. RM120 untuk 1 kg. Kalau beli 1 kg. Kalau beli 1 kotak. Jika beli 1 kotak, harganya jatuh ke 108. Jadi jimat di situ RM60. RM60. $120. Kalau beli runcit dia beli sekilo memang dah jatuh pada ni. Tapi bila dah beli 1 kotak terus, dia akan boleh dapat 540, 560. Betul? Yelah, okey. Sorry ya. Saya baru nak ni. Cuba tengok. Kalau yang ni 1 kg 120. Encik, tengok jap. 120. Lepas tu kalau sekotak, kalau beli 1 kotak, jadi 1 kg 108. 120 tolak 108 jadi 12. Tak 5. Hah? Tak 5 sebab tu sekilo. 108 sekilo. Tak 5 60. Okey, jadi jimat 60. Okey, itu per kg. Okey. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, kalau beli terus 1 kotak, jimatnya beza dengan beli 1 kg, tapi beli terus 1 kotak yang berjumlah 5 kg, jimat RM60. Tapi jika beli 10 kotak ke atas, penjimatannya RM180. Faham tak? Gini kan? Gini. Ni kurma ajwa. Beli yang packing 1 kg, kita jual juga 1 kg. Kecil-kecil. 1 kg. Harga 1 kg kalau anda beli 2 kotak, 2 kotak sama lagi. Kalau beli 10 kotak ke atas, penjimatan di atas 1 kotak RM180. Perbezaan tu jimat dia RM180. Kesimpulannya macam ni lah tuan-puan sekalian. Besar, jauh sangat beza, sampai beza tu sehinggalah 200 lebih perbezaan jika kita beli dalam jumlah yang kecil dengan beli jumlah borong. Jadi sama ada anda nak makan sendiri ataupun nak jual,
saya sarankan anda beli terus satu kotak besar. Satu kotak ni dengan anak-anak, dengan family, terus jimat RM60 berbanding yang kecil-kecil. Subhanallah, beli lagi jumlah banyak, maka penjimatan itu lagilah tinggi, lagi banyak. Contohlah Ustazah, family saya tak ramai, mungkin boleh pakat dengan kawan-kawan di pejabat. Cari 10 orang, setiap orang beli 5 kg. Anda terus dapat harga borong 10 kg ke atas, penjimatan di atas satu kotak RM120. Jadi dia boleh jatuh. Kalau tak 1 kg harga dia ni, tapi kalau tak jatuh harga dia tu banyak. Untuk tahu lebih lanjut, saya ni kan dah tak ada suara. Untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan harga ni, anda tekan saja link untuk jadi rakan niaga, ataupun anda tekan link untuk dapat harga penuh, list harga penuh. InsyaAllah anda akan faham dan anda akan nampak perbezaan harga yang sangat ketara. Jadi InsyaAllah tuan-puan sekalian, untuk menjadi ejen, kita panggil ejen ataupun rakan niaga, anda sebenarnya boleh jual kurma by Ustazah Asma Harun ini. Subhanallah, by syarikat kita Hijrah ni, by Asma Harun ini, sama ada nak jual kotak besar 5 kg ataupun nak jual yang kita packing siap-siap dah, 250 kg, 500 kg dan juga 1 kg, 5 kg. Jadi semua pilihan kg tu ada. Jadi insya-Allah mungkin ada orang plan untuk beli jadikan hadiah. Siapa yang plan untuk dijadikan infak? Siapa yang nak tempah? Ustazah, saya nak tempah 1,000 kotak terus. Kan? Saya nak bagi nanti untuk staff-staff. Saya nak bagi untuk orang kampung. Maksudnya kami menerima apa jua tempahan dan kami akan siapkan sebagaimana yang anda nak. Contoh ada request apa? Ustazah, saya nak yang 250 kg kurma ni contoh. Kan kita ada banyak kurma ni, Makjur ke Safawi ke Small. Tapi kami nak kotak tu ada ribbon. Contoh. Dan kami nak ditampal stiker syarikat kami sebagai ucapan terima kasih. Kami boleh buat. Kita print je stiker, kita tampal lah di bahagian atas kotak. Maksudnya segala bentuk tempahan yang kalian nak, kami akan usahakan. Jika contohlah nak buat gift, sebab kita tahu bila bulan Ramadan ni macam-macam lah kan, orang buat majlis tu, majlis ni dan sebagainya. Jadi nak suruh ikat tu ke, nak buat itu ke ni, jadi tim kami akan bersedia. InsyaAllah tuan-puan sekalian, anda dah tengok, mungkin ada yang baru masuk, anda akan tengok daripada awal. Kena tengok daripada awal kan. Kami baru sampai daripada Sabah. Lepas tu kami terus buat ni perkongsian. Jadi kita akan tak apalah contoh. Ustaz, cuba Ustaz buka. Tapi Ustaz kena pakai. Ustaz pakai ni. Ustaz cuba buka nak tunjukkan kesegaran kurma kita. Ini kurma yang fresh. Bukan disimpan. Bukan yang tahun lepas. Ini kurma yang tahun ini. Okey, kita tengok yang ni dulu. Ini kurma Ajwa Aliyah. Okey, Ustaz buka ni. Kita boleh tengok bahagian dalam dia yang lembut, dia tak kering. Kalau lama kita boleh nampak dia macam berabuk, macam ada ulat tu. Macam kering berulat tu. Kita boleh tengok kesegaran dia. Kita boleh nampak, tak apa. Okey. Ini kurma Ajwa Aliyah, ini kurma Ajwa jambu. Ustaz cuba ambil yang besar ni. Lembut sangat, masya-Allah. Cuba tengok kebesaran dia. Tengok, tunjuk saiz Ustaz kat tangan sebelum koyak. Okey, tak apa. Subhanallah. Okey, nampak kan? Dia kita panggil juicy. Nampak lembut, bukan kering. Kalau memang sebenarnya memang benar banyak kurma yang disimpan melebihi 2 tahun, 3 tahun sebab tak habis stok. Dan kita boleh tengok perbezaan pada tekstur tu, dia kering, keras. Tapi kita boleh tengok perbezaan. Okey. Ini makjul. Ya Allah, ini kan boleh nampak juicy tu. Ustaz, kena buka depan dia orang biar nampak. Dan perlahan-lahan. Ustaz, yang tu. Gitu. Ya Allah. Makjul ni dia nampak macam manis tapi tak. Dia macam fresh. Macam lembut, macam segar. Okey, ini apa? Safawi. Okey, ramai yang suka Safawi. Memang harga yang lain ni lebih murah lah. Okey, kita tengok. Masya Allah. Okey. Okey. Safawi. Ini kurma? Sagai. Ini pun ramai yang minat ni. Kalau rasanya kalau buka puasa ramai buka masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjid
masjid ni memang banyak yang sagai ni. Dia tak manis, dia tak ni, dia sedang-sedang. Mani-mani buah orang kata. Okey, tuan puan sekalian, masya-Allah. Okey, kita round lagi sekali dalam tu, masya-Allah, kita round lagi sekali. Okey, tuan puan sekalian, kita akan masuk ke kurum kita. Kita nak tunjukkan bahawa kurum kita ni masya-Allah bersih dan adalah tempat yang baru yang dibina, memang khas untuk penyimpanan kurma. Dan kita ikutkan segala SOP yang diperlukan supaya kesegaran kurma kita ini sebagaimana yang baru keluar daripada ladang. Sebenarnya segar tu tak semestinya petik daripada pokok, tapi bagaimana proses penyimpanan tu yang penting. Jadi bila penyimpanan bukan di bilik, di suhu bilik, tetapi di suhu yang sesuai dengan keperluan kurma ini, maka ia segar seperti mana petik daripada pokok. Okey. Ada pellet ini kita kekalkan suhu berapa darjah Celsius? Dalam 4 darjah Celsius. Suhu beku lah. Okey, kita tengok kita buka yang ni dulu. Sini Oh gitu. Okey, masya-Allah. Okey, ini adalah khas kurma ajwa. Tak apa, lampu tu tak perlu. Ini khas kurma ajwa aliyah ini. Dan kurma ajwa aliyah memang terhad tuan puan sekalian. Terhad, kurma ajwa aliyah terhad. Hanya 2000 kotak sahaja. Sebab kami kalau boleh nak ambil sebanyak-banyaknya daripada kilang hari tu, daripada kebun tu, tapi dia kata sebenarnya kurma ajwa aliyah memang tak banyak. Jadi kami antara yang borong paling banyak, dan dia pun dah tak boleh, dia pun perlu ada juga stok dia. Jadi dia hanya lepaskan dan jual pada kita lebih kurang 2000 kotak kurma ajwa aliyah. Walau bagaimanapun, kita juga masih ada stok yang banyak untuk kurma ajwa yang lain. Maksudnya dia bukan dalam kumpulan, dalam kawasan apa antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba. Okey, satu lagi. Okey. Di sini bilik kurum yang ketiga, Safawi, Makjur dan Sagai. Masya-Allah. Kita boleh tengok semuanya adalah yang baru, kan? Bilik kurum apa semua. Tak jauh daripada galeri Ustazah Asma. Okey, jom. Okey, saya ada pengumuman yang penting untuk tuan-puan sekalian kena faham perkara ni. Terima kasih ya semua ya. Masya Allah. Tengok dia orang tak habis angkut lagi. Ada lagi? Banyak lagi? Oh ya? Masya Allah. Ya Allah, kesiannya. Semua nampak dah kurus ni. Sepatutnya kan panggil Ustaz Isa, Ustaz Yazid. Kan? Tengok. Boleh Ustazah panjat masuk? Jom. Ustazah nak masuk. Ustaz Tengku, jom kita masuk. Ustaz naik, jom. Ya. Tuan-puan sekalian, sebenarnya penting juga nak bagi tahu macam ni. Mungkin ada yang terfikir, kami memang nak jual untuk apa ni? Kami nak jual untuk Ramadan. Jadi, kalau kami beli sekarang, sini Ustaz. Kalau kami beli sekarang, betul tak? Mungkin anda yang tertanya-tanya. Kalau kami beli sekarang, kami nak simpan dekat mana? Mungkin ada orang yang nak borong, Ustazah saya nak beli 500 kotak. Ustazah nak beli 100 kotak. Habis tu kami nak simpan kat mana kan? Sebab takut stok habis. Jangan bimbang. Anda hubungi. Kalau anda dah bayar, kalau anda nak beli 100 kotak ke 200 kotak ke 500 kotak dan anda dah bayar, siap-siap, kami akan simpan terus untuk anda. Maksudnya, anda tidak perlu keluarkan kos untuk penyimpanan. Cuma kami akan buat perhantaran pada waktu yang anda nak. Mungkin, okey, perhantarannya saya nak kurma itu diterima 2 minggu sebelum Ramadan. Okeylah. Kami nak sebulan sebelum Ramadan. Jadi, kos penyimpanan yang memerlukan kos yang agak tinggi, melibatkan elektrik, melibatkan pengawasan, macam-macam lah ya.
Jadi semua itu ditanggung oleh pihak kami. Jadi ya, kos penghantaran nanti perlu dicas jugalah. Tuan-puan sekalian. Jadi jangan bimbang. Mungkin ada yang memang nak beli sekarang, tapi tertanya-tanya nak simpan di mana? Takkanlah nak beli peti ais freezer. Jadi tuan-puan sekalian, boleh masya-Allah buat demikian, tapi yang penting dah siap bayar. Kalau cakap okey saya nak tolong simpan saya untuk 200, tapi dengan Ailio je kami tak dapat simpan. Sebab nanti simpan-simpan tak jadi beli, kami yang nanggung kerugian. Jadi perlu buat bayaran penuh, maka kami akan terus simpan, takkan jual walaupun ada orang yang nak tawaran lebih mahal ke, kita takkan jual. Dan kena ingat, harga kurma akan semakin naik bila semakin dekat dengan Ramadan. Itu normal. Sebab itu ramainya orang setengah cari untuk berniaga sekarang. Sebab akan naik bila peningkatan yang meningkat. Ya, nak naik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi malam ni Ustaz, bila kita sambung besok ni, bila Ustaz naik dulu. Bila kita sambung besok ni, dia akan sejuk juga dalam ni. Memang sejuk. Jom naik. Ustaz tengok encik suami. Patut nak minta dia naik dulu, tolong encik isteri. Okey. Okey, ya Allah, banyak lagi, Masya Allah. Allahu Akbar. Dia orang ni dah angkut daripada start pukul berapa tadi? Aikal, pukul 3. Pukul 3, pukul 4. Sekejap, Ustaz Azmi ada angkut tak? Ada. Ustaz Azmi 1,000 dia seorang angkut tadi. Sikit. Okey, Masya Allah. Tanpa sekalian, ni panjang lagi ya ke sana? Allahu Akbar. Jadi, ini baru setengah. Lori ni panjang dan ini memang lori kontainer sejuk beku. Dalam ni memang sejuk. Jadi, kita bukan jaga kualiti. Kualiti tu sentiasa dalam suhu sejuk tu. Di kilang itu kita pergi pun memang sejuk. Lepas tu di penghantaran memang kontainer sejuk beku, sampai pun terus masuk. Kita tak biarkan kurma kita ni berada di suhu bilik supaya mengekalkan kesegaran. Sebab tu ramai orang ingat segar tu kena petik di pokok tu baru segar. Tapi sebenarnya bila kita mampu dan cuba untuk kekalkan suhu tu yang diperlukan, maka ia akan segar lah namanya. Dan insya-Allah bukan yang stok lama bertahun-tahun, ini stok baru yang tahun lepas. Maksud tahun lepas tu hasil tuaian daripada tahun lepas. Okey tuan. Okey, sekali lagi cuba kita tengok. Export oleh Sultan Date Factory Packing yang kami pergi sendiri hari tu. Okey, importer galeri Ustazah Asma Harun, Bandar Prima Senawang, dan kita dapat logo Halal Madinah. Subhanallah, Arab Asia Foundation Al-Halal. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, packaging ni bukannya kami beli kurma lepas tu repack. Maksudnya packing di sini, kotak print di sini, tak. Kotak print di sana, packing semua di Madinah. Ini dikatakan, pengilang kata jarang, sebab biasanya orang akan beli kotak mereka, kotak kilang mereka lah. Jadi sampai kita baru tukar kepada kotak kita di sini. Tidak, sebab kami nak ia adalah asli memang daripada Madinah. Jadi kita nak benda itu semuanya yakin. Sebab itu kita bukan order by phone, bukan by call, by ni, tapi kami pergi direct ke anda boleh tengok live saya di Mekah, di Madinah masa pergi umrah pertama. Kita pergi ke ladang, kemudian yang kedua pun kita pergi ladang dan pergi ke kilang, dan kilang yang memang proses kita ni. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, insya-Allah mudah-mudahan usaha ini memberikan keyakinan kepada tuan-puan sekalian bahawasanya kurma kita adalah kurma yang berkualiti, kurma yang baru, turun dulu, dan kurma yang benar-benar ajwa aliyah Madinah. Masya-Allah, Allah akbar. Hati-hati, tak apa. Jangan fikirkan kami. Okey, alhamdulillah. Fokus pada fokus pada kaki dulu, jangan risau. Okey, dah lah. Berhentilah. Berhenti. Esok-esok pula. Ke kamu nak tidur kat sini? Ada tim yang akan jaga? Iya? Oh, takut dengan lori hilang. Oh, subhanallah. Okey, alhamdulillah, Masya Allah.
Okey, ada tak soalan apa-apa yang diorang tanya? Oh, nak beli. Alhamdulillah. Ha, ya. Wah, bijak. Okey. Ni nak penutup dah ni. Saya pun nak balik, tak jumpa anak lagi. Baru sampai daripada Sabah maghrib tadi. Terus datang sebab tahu stok sampai. Kita pun nak support juga staff-staff kita yang penat daripada pukul 3 non-stop ni. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua tim. Terima kasih, memang kamu semua kerja keras. Ustazah tahu kamu semua pun penat. Sebab orang yang samalah juga yang buat kerja dakwah. Orang yang sama juga buat kerja amal. Orang yang sama jugalah yang kita kerah untuk buat perniagaan ni. Maksudnya subhanallah tuan-puan sekalian, ini adalah jihad. Jihad ekonomi kan. Sebab kita tidak mahu bergantung kepada sumber lain untuk kos operasi, tapi kita usahakan daripada sumber perniagaan kita ni. Koperasi tu untuk bayar gaji siapa? Mereka yang melakukan kerja-kerja dakwah, kerja amal sepenuh masa. Jadi kita nak supaya kerja-kerja tersebut sentiasa konsisten dan sustain. Jadi saya ucap terima kasih banyak yang sudi bersama dalam live malam ini. InsyaAllah anda kena faham untuk menjadi rakan niaga bersama dengan Ustazah Asma, ataupun nak menjadi pembeli bukan nak berniaga, kami sarankan belilah dalam bentuk borong 5 kg kerana penjimatannya jauh lebih banyak dan kami menjual dengan harga yang sangat berpatutan, yang sangat rendah daripada harga pasaran, sehingga kan anda boleh dapat kurma ajwa 1 kg jatuh 1 kg tak lebih kurang dah RM60. Ada kan? 1 kg RM60. Dek, mana tadi lagi sekali? Saya rasa ada 1 kg RM60 kan? Tak, betul lah tu harga. Betul lah tu, Dek. Dia boleh jatuh harga, ya, RM72. Ada yang RM60. Kurma ajwa jumbo, bayangkan ya, kalau anda beli dalam bentuk yang borong lagi banyak, 1 kg boleh jatuh RM60. Yang biasa orang jual kurma ajwa di pasaran, 1 kg 120, 140, 150. Tapi dengan kami, anda boleh dapat harga kurma ajwa yang jumbo yang besar dengan harga RM60 sahaja. Bayangkan RM60, RM60 1 kg. 1 kg. Tahun lepas harga yang kita letakkan RM75 1 kg. Tapi sebab tahun ini kami direct dengan kebun, direct dengan kilang. Kalau sebelum ni kita guna orang tengah, tetapi demi memberikan harga yang jauh lebih rendah kepada umat Islam, kepada para peniaga, dengan jumlah borong 100 kotak ke atas, anda boleh dapat 1 kg RM60 sahaja. Ini kurma ajwa jumbo, maksudnya yang besar, yang berkualiti. Subhanallah, harga pasaran biasa orang jual kurma ajwa 500 gram tu pun dah 100 lebih. 500 gram pun dah 1 lebih. Ni 100 kg RM60. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah sekadar itulah ya daripada kami. Siapa yang nak beli borong banyak-banyak untuk berniaga, jangan risau bab penyimpanan. Kami tolong simpan. Anda cuma buat bayaran, tanggungjawab anda lunaskan. Tanggungjawab kami adalah simpan stok anda dan bagi tahu bila untuk kami hantar. Jadi siapa yang nak melawat? Kan? Ada yang nak buat lawatan ke? Nak pergi tengok lah betul tak ke Ustazah tumpang kurum orang lain ke untuk buat iklan. Betul ke bawah? Ini memang tempat kita sendiri. Kalau tahun lepas kita sewa kurum di Selayang. Tapi kami bukanlah tiba-tiba kutuk pula kurum orang ya. Kurum orang. Aduh hai. Sebenarnya bukan nak kutuk apa, tetapi kita tak boleh nak jaga kebersihan. Saya ingat tak? Kita tak nak jaga kebersihan sebab itu orang lain punya. Di sana, kawasan-kawasan tertentu memang ada tempat yang boleh sewa kurung. Kita sewalah. Tetapi kita boleh tengok dekat luar kurang bersih, adalah penyusunan. Tapi ini memang premium kita sewa sendiri. Jarak tak jauh dengan galeri Ustazah Asma. Dan kita renovate sendiri dengan kos yang sangat tinggi. Banyak kan Ustaz? 200 apa? 200,000? Serius Ustaz? 200,000?
Allah. Saya baru tahu. Sewa lagi mahal. Ya. Yelah tapi dah tak maksud saya. Masya Allah tuan-puan sekalian. Saya baru tahu. Saya ingatkan bawah 100,000. Saya ingat ada dalam 60,000, 70,000. Tuan-puan sekalian, kurung yang kita masuk tadi 3 tu 200,000. Baik saya tanya. Maksudnya tuan-puan sekalian, usaha ni bukan dibuat main-main. Kalau tak sungguh-sungguh, siapa yang nak belanja 200,000 ni? Dan kami bukan sewa tempat. Memang kami bina sendiri. Subhanallah, di atas kerja keras Ustaz Azmi dengan tim Asmat, Ustaz Ridwan, tim galeri. Masya Allah. Tempat ni kita sewa dan ubah suai buat kurung ni nilainya 200,000 tak kurang. Ui, mahal sangat kurung rupanya. 200,000 tak kurang. Belum masuk elektrik. Kos elektrik. Jadi kalau siapa yang kata mahal kurma jual, mahal lah kurma Ustazah Asmat tu. Sebab apa tuan-puan sekalian? Banyaknya orang jual kurma, dia beli. Kita pun tak tahulah maksudnya daripada sana. Simpan pun kita tak tahu. Penyimpanan mungkin dekat rumah. Kan? Penyimpanan dekat stor-stor biasa yang suhu bilik. Sebab itu kadang-kadang kurma yang kita dapat itu keras. Kadang-kadang kurma kita dapat tu dah ada ulat. Dan kita sendiri tak puas hati dengan kurma yang kita jual tahun lepas. Ramai juga yang komplain. Kurma tu macam tak fresh. Jadi tahun ini kita memang buat betul-betul. Pergi sendiri kebun. Pergi sendiri kilang. Dan kita buat kurung sendiri. Tak nak sewa tempat orang sebab kita nak kontrol. Belanja sehingga 200,000 untuk siapkan kurung ni. Kurung ni memang saya tahu mahal. Memang kos dia tinggi. Kalau kurung untuk simpanan daging sejuk beku sampai juta-juta. Memang betul. Jadi tuan-puan sekalian. Untuk segala kos yang begitu besar yang kami keluarkan. Sangat besar. Kami tetap memberi harga yang sangat rendah kepada tuan-puan sekalian. Bukan kerana untuk dapatkan keuntungan, tidak. Tetapi untuk memberikan yang terbaik kepada ummah. Yang terbaik kepada masyarakat. Bukan dari sudut harga semata-mata. Jaminan kesahan produk ini adalah yang berkualiti, yang memang yang baru, yang fresh, yang kami sendiri selia daripada awal sampai akhir. Daripada awal sampai akhir. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak tuan-puan sekalian. Doakan perjuangan ini. Masya Allah. Terima kasih pada Ustaz Azmi yang kerja keras. Terima kasih. Oh, subhanallah. Ramai yang sedang menonton. Doakan perjuangan ni tuan-puan sekalian. Ia bukan satu kerja yang mudah. Terima kasih Puan Farah. Terima kasih ni ya. Tunjuk-tunjuk yang pegang ni. Berpeluh-peluh ni ha. Yang pegang. Nampak terang tu sebab ada yang memberikan kita bantuan pencahayaan. Tengok-tengok tu yang melepek tu. Lapak. Saya nampak ada KFC kan. Mana KFC tadi? Dah makan belum? Mana KFC ada dalam tu? Keluarkan. Diorang ni. Siapa yang tak makan lagi? Alahai kesiannya. Oh, tu. Sorok je KFC. Ustazah nampak tadi. Masya Allah. Terima kasih semua tengok diorang ni kan. Malam-malam. Dah pukul berapa sekarang ni semua? Oh, dah pukul 11. Tapi ada dekat 2,000 lagi orang tengok. Ya, 1.5. Okey. Campur IG dah 2,000 lebih lah. Ya Allah, rajinlah pula tuan-puan tengok ya saya. Tak ada suara macam ni. Bawa baik dia sabar, tak sempat balik lagi sebenarnya. Ke rumah ni nak balik dah lepas ni. Doakan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah berjumpa lagi. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tunjukkan sekali lagi kurung kita 200,000. Ui, kau Ustazah tahu. Masya Allah 200,000 ya. Ya Allah, kenapa? Mungkin saya tak perasan Hai, boleh pula tak tahu. Okey, masuk je. Saya dah tak cakap dah. Tunjuk je. Diorang pun tak puas hati. Biar betul 200,000. Ini macam peti air besar lah. Kita kat rumah peti air pun dah harga 2,000, 1,000 lebih kan. Ini peti air besar. Ini pun akan simpan daging-daging daripada ladang ternak rumah kita. Okey, jalan je. Tunjuk kurung kita sampai kurung sana. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah.
Alah, anak-anak gaduh. Seorang pun dah ada lagi dah tu. Dua lah. Belum. Okey, sekarang kita Ron baru nak makan, Masya Allah. Dah on ya? Mana ya? Kecil ya? Kecil ni. Dah on ke? Kecil ni. Biar on je. Ada SOP lah kita masih makan. Jemputlah ya tuan-tuan sekalian makan. InsyaAllah. Saya masak ni. Saya masak ni. Kita masak. InsyaAllah. Mahal ni. Tengok tu. Oh ni geng-geng veteran. Tak nak kawan dengan adik-adik baru. Oh ni geng-geng tua. Mari sini. Geng-geng tua. Sampai hati. Lain di sini. Lain di sini lagi. Sini. Husna, sini. Kalau lain pergi je lah tunjuk. Tak ada bukan. Dia nak makan dalam peti ais. Tahu sejuk kan? Siap dia tak sejuk malam ni. Buka balik sebelah ni dia on. Tenang kita. Tunjuk besar ni kontena kita ni. Panjang mana kontena kita ni? Sebesar-besar ini penuh dengan kurma insya-Allah. Subhanallah. Penuh sampai sana kurma saja. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Tak ada live dah. Tuan-puan sekalian, antara amalan saya, amalan lah. Baca doa sebelum minum. Kan? Baca doa sebelum minum kan? Jadi baca jugalah doa tu sebelum makan. Kalau orang tanya, Ustazah makan apa? Makan pil apalah? Ada orang tanya makan jamu apalah? Ada orang ingat saya makan pil-pil mahal supaya tetap sihat, cegar sebab nampak ceramah tu kan macam ni. Saya fikir-fikir balik, mungkin antaranya amalannya adalah baca doa minum air zam-zam tu. Tapi ada satu tambahan doa di hujung yang saya dapat. Saya tak pasti saya dapat mana. Tapi berkait dengan berniaga. Doa tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'un min kulli da'in wa shifa'an min kulli da'in wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh cari doa tu. Kalau doa Zam-Zam biasanya dia setakat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in. Maksud dia apa? Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas dan kesembuhan daripada segala penyakit. Tapi saya dapat maksudnya ilmu antaranya tambahan kepada doa tersebut watijaratan lan tabur. Maksudnya ya Allah, kurniakanlah kepada kami perniagaan yang tidak rugi. Maksud kalau kita berniaga, tak, kita semua tak nak, kurang-kurangnya kalau tak untung jangan rugi kan. Lagi tak nak bankrupt. Jadi ada doanya, dan itulah amalan, antara amalan saya
Baca doa tu bila nak minum air, kadang nak makan pun, lepas baca doa makan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, rizki yang luas. Wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, berilah kesembuhan dari segala penyakit. Supaya apa yang kita makan dan apa yang kita minum tu boleh jadi penyembuh kepada kita. Air tu boleh jadi penyembuh. Wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak rugi dunia dan akhirat. Sebab kita takut perniagaan kita nampak untung kat dunia, tapi kat akhirat rupanya rugi. Sebab mungkin tak jujur, mungkin tak berkat. Rupanya keuntungan nampak di akhirat itu membawa kebinasaan di dunia, membawa kebinasaan di akhirat. Jadi insya-Allah itulah doanya. Makan. Oh, berhenti. Malu. Dia orang ni kan depan kamera, dia orang ni macam lemah lembut, sopan-sopan. Tapi hakikat sebenarnya lebih sopan daripada depan kamera. Okey, dah penutup dah. Selamat malam semua, selamat berehat. Salam kurma semanis kurma. Jangan sebut semanis madu, semanis kurma. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah kan? Boleh dah.